Ya, KLFM Rendah Interaktif Kota. Ayo kita mulakan slot tetamu di telefon di Kota KL yang diterbitkan oleh Hamimah Muhammad Yusof. Dan untuk petang ini, kita akan bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis, pensyarah kanan Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Malaya. Kita nak berbicara mengenai norma baharu PKP, bantu pulihkan alam sekitar. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya, bertenaga suaranya, Doktor. Bersemangat gitu. Alhamdulillah. Okey, dekat mana? Universiti Malaya, Doktor? Ya, saya. Ya, baik, Doktor. Kita macam kita dengar tadi topiknya, kita nak berbicara untuk topik petang ini, norma baharu PKP, bantu pulihkan alam sekitar. Esok dah PKPP. Jadi, pendengar kita nak tahu sebenarnya, bagaimanakah Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini memberikan kesan kepada alam sekitar. Sila boleh Doktor jelaskan. Okey, pertama sekali terima kasih saudara Papari dan KLFM di atas jemputan hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar semua. Seperti yang telah diperkenalkan tadi, saya Zul Ilham, pensyarah kanan dan penjelaras program Sains Pengurusan Alam Sekitar, Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Malaya. Jadi berbalik kepada soalan tadi Papari, bagaimana PKP ini memberikan kesan kepada alam sekitar. Bagaimana yang kita semua sedia maklum, kita boleh lihat kualiti udara, kita dapat lihat langit kita sedikit cerah lah semasa PKP ini kan. Jadi menurut beberapa kajian yang telah diterbitkan, ia mengesahkan terdapat pengurangan pencemaran udara dan pelepasan nitrogen dioksida, terutamanya daripada asap kenderaan sepanjang PKP ini dilaksanakan. Ini adalah kerana nitrogen dioksida ni ialah bahan pencemar yang terhasil akibat kalau kita bakar bahan api fosil seperti arang batu, minyak, gas dan 60% daripadanya ialah daripada sektor pengangkutan. Jadi untuk kita fahami dengan lebih mudah Papari, kita patut sedar bahawa akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini, kurang aktiviti manusia. Ramai manusia bekerja dari rumah, aktiviti perindustrian terpaksa dibentikan dan pengangkutan kurang. Jadi ini telah menyumbang kepada kualiti udara baiklah yang kita nikmati sekarang. Okey, kalau kita tengok keadaan macam ni yang seperti Doktor jelaskan ini, adakah ia bermakna kualiti udara baik ini akan berkekal sepanjang mungkin ada untuk tempoh tertentu? Soalan ni, walaupun saya secara peribadi amat menyukai lah kualiti udara bersih, ruang udara kita jelas kan, kita nampak dengan jelas. Tapi dengan peningkatan aktiviti manusia dan ekonomi dalam minggu-minggu yang mendatang, terutamanya bila PKPP bersyarat ni dah ditamatkan esok dan digantikan dengan PKPP pemulihan kan. Jadi dalam suasana pemulihan ekonomi ni, saya lihat aktiviti ekonomi dan pengangkutan akan semakin rancak dan saya menjangkakan situasi ini tidak akan berkekalan lah. Baik, itu pandangan peribadi Doktor ya. Dan kita bila berbicara mengenai alam sekitar, apa kata kita berehat dulu Doktor, kita dengarkan lagu Hijau Datuk Zainal Abidin. Baik, selepas ini kita sambung balik topik kita. Terus setia bersama dengan kami Nadi Kota KL. Terima kasih diucapkan kepada anda masih lagi kekal setia bersama dengan kami Nadi Kota KL. Kita masih lagi untuk slot tetamu di telefon di Nadi Kota KL. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis dari pensyarah kanan Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Malaya. Doktor, saya rasa belum terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Alam Sekitar yang kita sambut 5 Jun lepas. Saya nak tujukan kepada doktor dan juga para petugas di Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Malaya. Terima kasih Papari. Selamat Hari Alam Sekitar Dunia. Baik, kita masih lagi berbicara mengenai norma baru PKP, bantu pulihkan alam sekitar. Baik, Doktor, pendengar kita nak juga tahulah, apakah cara untuk kita mengekalkan kualiti alam sekitar yang baik ini selepas PKP? Jadi Papari, wabak COVID-19 ni secara tidak langsung telah membuka mata kita semualah bahawa kualiti alam sekitar ni boleh menjadi lebih baik dengan kurangnya campur tangan dan aktiviti manusia. Ia seakan-akan hutang tetapan semula ataupun reset untuk gaya hidup kita. Peringkat individu, kita boleh menyumbang dengan memilih untuk mengurangkan jejak karbon kita.
tidak membeli barangan yang tidak perlu bagi memastikan kelestarian sumber. Di kesempatan ini saya memilih untuk beri penekanan kepada dua perkara lah, keselamatan makanan dan juga keselamatan tenaga, food security and energy security. Jadi dari sudut keselamatan makanan, menurut statistik FW Corp, 33,000 tan makanan domestik dibazirkan setiap hari. Bermakna setiap rakyat Malaysia bazirkan lebih kurang 500 gram makanan sehari setiap rakyat Malaysia. Jadi hasil kajian juga 40% daripada sisa makanan di dalam pinggan kita ni ialah sisa makanan sebenar yang tak boleh makan. Kulit, buah, tulang, bahagian yang tak boleh dimakan lah. Manakala 60% lagi ialah makanan yang dibazirkan. Jadi saya nak menyeru untuk semua rakyat Malaysia mengambil langkah bijak untuk memasak dan mengkonsumsi hanya sejumlah makanan yang boleh dihabiskan agar kita tidak memberikan tekanan kepada pengeluaran sumber dan bahan mentah yang sudah pun terkesan teruk akibat penularan wabak COVID-19 ini. Okey. Jadi di samping itu, saya juga ingin menekankan amalkan penggunaan tenaga bijak. Sekarang kita dengar kan, isu utama bil elektrik melonjak kan. Kerana selama ni kita ambil acuh tak acuh kerana kita tak berada di rumah begitu lama. Jadi bila kita betul-betul berada di rumah, jadi kita dapat lihatlah ada kesan-kesan terhadap penggunaan tenaga ni. Jadi kita perlu mengamalkan penggunaan tenaga bijak, tutup lampu, kipas dan alatan apabila tidak digunakan dan gunakan peralatan cekap tenaga. Unplug when not in use. Jadi cabut palam tu daripada plug tu supaya apabila tidak digunakan. Termasuk ni pengecas telefon tu kan, yang plug dia kan, cabut je walaupun kita off masa tu soket dia kan. Ya, betul tu. Itu memang satu tindakan bijak. Baik, dalam kita nak ni lah menyedarkan masyarakat ini, macam mana caranya daripada perspektif doktor sendiri untuk nak tingkatkan lagi kesedaran masyarakat? Semua pihak haruslah memainkan peranan. Saya lihat apabila contohnya pihak radio sendiri pun menjemput saya daripada Fakulti Sains UM ini untuk berkongsi ni pun, ini adalah satu tindakan yang baik untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Di samping itu, masyarakat sendiri haruslah takna dengan perkembangan semasa dan memilih untuk menjalani gaya hidup yang lebih lestari. Letusan media sosial kalau kita lihat, ada banyak maklumat yang memberikan banyak idea-idea baru yang boleh diamalkan. Baru-baru ni tular tentang berkebun di kawasan rumah dan balkoni, ramai orang berkongsi gambar-gambar kan. Ada yang tanam bayam Brazil, pokok lidah mentua, daun sok, daun pudina. Jadi semua ni adalah sesuatu yang patut digalakkan kan. Doktor, lidah mentua tu lidah buaya ke? Bukan. Bukan kan? Memang sejenis lidah yang berlainan lah daripada lidah buaya. Lidah buaya pun ramai orang cari tu, nak tanam lidah buaya. Lidah buaya tu pun elok kerana kita boleh ambil ekstrak dia untuk sapu kat muka. Banyak boleh campur dengan hand sanitizer untuk kurangkan kering kan. Jadi ini bila kita perlu kembali kepada alam sesuai dengan tema Hari Alam Sekitar Dunia ni ialah back to nature katanya, kembali kepada alam. Okey. Dan mungkin untuk kita dah sampai ke kemuncak untuk temu bualnya. Ada saranan ataupun cadangan doktor kepada pihak berwajib? Silakan. Pada pihak berwajib pada keadaan sekarang saya lihat usaha-usaha yang dijalankan Kementerian Alam Sekitar dan Air adalah amat baik. Ada banyak webinar-webinar yang membincangkan isu-isu alam sekitar dan memberikan maklumat kepada masyarakat dan menggalakkan masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup hijau. Kedepannya kita harus lihat bagaimana Malaysia bertindak dan belajar daripada krisis ni dan bagaimana kita boleh jadi lebih proaktif untuk mengelakkan daripada environmental related incident, insiden yang berkaitan dengan alam sekitar lah. Ada 3 yang saya nak kongsikan hari ini. Yang pertama sekali, krisis COVID-19 ni patutlah menjadi titik permulaan untuk kita memahami hubungan kita sebagai manusia, ekonomi dan juga alam sekitar. Bagaimana jika ia tidak seimbang, krisis boleh berlaku. Jadi kita patut ambil maklum bahawa coronavirus ni zoonotik. Dia penyakit berjangkit yang disebabkan oleh pemindahan daripada haiwan kepada manusia. Yang kedua, dari sudut ekonomi kita lihat ada banyak insentif yang dijalankan. Contohnya berkenaan dengan kerajaan mengumumkan insentif cukai untuk pembelian kereta, pengecualian cukai jualan 100% ke atas penjualan kereta penumpang pemasangan tempatan dan 50% bagi kereta penumpang import. Pengguna harus buat pilihan bijak. Pilih kenderaan yang efisien bahan api.
Jadi supaya inilah masanya kalau kita ingin menukar kereta, kita pilih kenderaan yang efisien bahan api supaya kita dapat lebih kilometer daripada bahan api yang kita gunakan. Yang ketiga, saya juga nak cadangkan kepada kerajaan untuk menggalakkan diplomasi sains di mana ada partnership ataupun hubungan di antara saintis, penggubal polisi dan diplomat dan juga komuniti supaya kita dapat bekerja bersama untuk membangunkan negara ni dari sudut pemeliharaan alam sekitar. Menarik. Jadi tidak disangka lagi COVID-19 ni pastilah akan memberikan kesan baik atau buruk kepada semua, termasuklah alam sekitar. Tapi persoalan dia sampai bila dan bagaimanakah kesan ini menjadi wake up call ataupun memberikan titik permulaan untuk kita menyimak kembali hubungan kita dengan alam sekitar dan juga tindakan-tindakan yang patut ke arah kelestarian pembangunan seimbang, ekonomi, komuniti, sains, alam sekitar dan semuanya. Baik, saya mewakili penerbit tetamu di telefon untuk Nadi Kota KL, Hamimah Muhammad Yusof, mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor ya. Dan banyak doktor berbicara ataupun perkongsian yang begitu bermanfaat tentang tajuk kita, norma baru PKP, bantu pulihkan alam sekitar. Terima kasih banyak-banyak doktor ya. Semoga maju jaya dalam lapangan, Dr. Ceburi. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sementara tadi kita bersama dengan tetamu kita menerusi slot tetamu di telefon di Kota KL yang diterbitkan oleh Hamimah Muhammad Yusof, iaitu Dr. Zul Ilham Zulkifli Lubis, pensyarah kanan Institut Sains Biologi, Fakulti Sains Universiti Malaya. Terus